Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini hari 16 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 7 Muharram 1442 hari Isnin, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun. Para jemaah sekalian, sebagai satu catatan sejarah, pada hari ini Isnin 16 hari bulan 8 2021, sekali lagi negara kita melalui satu sejarah apabila Perdana Menteri yang ke-8 letak jawatan. Jadi tahun ni banyak cerita, kata orang, daripada tahun lepas lagi, dengan COVID yang mari, dengan pertukaran kerajaannya, kemudian timbul lagi isu berebut kerusinya, dan macam-macam fitnah ujian atas dunia ni banyak. Kita sebagai rakyat yang cintakan kedamaian, cintakan keamanan, cintakan Islam, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala anugerahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kita dan dapat memilih orang-orang yang baik jadi pemimpin kita, ya Rabbal Alamin. Cuma kita kena muhasabah kita juga. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar mari yang pelik-pelik sebab kita tu pelik, rakyat sendiri tu pelik, kan? Maka marilah orang yang jaga dia pun macam itulah keadaan. Baiklah para pelajar sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam kitab kita ni, nama dia Hikayatun Fiqhiyatun. Hikayat Fiqhiyah, siri yang ke-74. Kita masih lagi dalam bab puasa, waktu diwajibkan berpuasa. Dalam hikayat ini ada satu cerita yang menarik. Tuan-tuan tandalah cerita ni. Cerita ini diriwayat oleh seorang sahabat, nama dia Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala. Dia kata, lamma nazalat, apabila turun ayat Quran, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Bila dia dengar ayat ni, puasa tu wajib, kita berpuasa sehingga wajib berpuasa tu bila hatta yatabayyan, sehingga jelas kepada kita benang yang putih daripada benang hitam. Mana kita tak dua benang sini, kita boleh beza, ini hitam, ini putih. Cerah lah maksudnya. Maka bila dapat beza tu, berhentilah makan. Masuk dah waktu subuh, artinya waktu larangan makan. Kata Adi, bila aku dengar ayat ni, amattu ila iqalin aswad. Aku pun pergi ambil iqal. Iqal ni tali yang diikat, tali pengikat unta. Biasanya unta ni dia ada 3 sendi. Jadi dia ambil sendi yang bawah sekali tu, dia lipat, dia ikat situ. Itu dia panggil iqal. Iqal. Iqal yang warna hitam dan juga iqal warna putih. Orang panggil egal. Egal. Kan? Bahasa Amiyah dia panggil egal. Bahasa Arab betul iqal. Mana nak kena iqal? Itulah yang di atas kepala Pak Arab tu, iqal dia panggil tu, yang tali bulat tu. Asalnya tali itu badui buat ikat unta.
Kemudian bila dia cabut daripada unta, dia letak atas kepala dia supaya lekat. Kain serban dia tu tak terbang, tak lari. Tapi sekarang ni dah jadi macam satu perhiasan pula. Beratus-ratus harga ekor tu. Mungkin ribu ada kot. Ada jadi perhiasan orang Arab. Asal dulu badui buat ikat unta, kemudian dia sangkut atas kepala dia. Supaya kain dia tak terbang. Tak apalah, dah jadi budaya dia, kita nak kacau pun tak perlu. Cerita Adi tadi, ni nak jadi cerita orang panggil. Dia pergi ambil iqal warna putih dengan hitam, dia letak faja'altuhuma tahta wisadati. Aku letak di bawah wisadah. Apa dia wisadah? Bantal dia. Dia letak satu, tak sini. Faja'altu anzuru fil lail. Aku dah tengok dia, tak nampak. Fala yastabinu li. Aku tak nampak apa-apa. Jadi dia kata sampai bila boleh makan ni? Tak nampak pun warna hitam dengan putih ni. Esok faghadautu, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakartu lahu zalik. Aku sebut pada Nabi peristiwa yang tersebut. Aku dengar ayat ni, saya pun ambil ekor luar, tak bawa bantal, duk tengok boleh makan lagi ke tak boleh makan lagi. Belum puasa lagi ke belum. Bila dengar cerita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Adi, innama zalika sawadul laili wa bayadun nahar. Maksudnya gelap malam, cerah siang. Kan waktu fajar ni waktu pemisah di antara malam dengan siang. Dah mula cerah sikit. Mu pergi ambil tali letak bawah bantal buat apa? Hadis ini muttafaqun alaih. Mana riwayat Bukhari dan Muslim. Pendek je hadis. Sebenarnya hadis ni panjang lagi. Cuma tuan syekh kita dia ambil pendek. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada al-imsaku 'inda tulu'il fajri. Bila terbit fajar, maka kita wajib berhenti daripada makan, daripada segala perbuatan yang membatalkan puasa. Makan, minum, jima, apa sajalah. Terbit fajar, tamatlah waktu makan. Bermulanya waktu puasa. Itu maksud menang hitam dengan benang putih ni, ya itulah. Malam yang gelap, cerah siang. Bukan pergi ambil benang letak di bawah bantal. Tapi Adi silap faham. Dan ada lagi orang lain faham macam tu. Maka Nabi kita huraikan dalam ada riwayat lain. Tunggu dalam syarah dia nanti insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada kisah, kita pergi kepada Adi bin Hatim. Kita pergi pada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Apa jadi dengan Adi ni? Adi, bacaan dia dengan baris atas. Adiyu. Siapa yang nak buat nama anak? Adiyu bin Hatim At-Ta'i. Adiyu bin Hatim At-Ta'i. Dia ni daripada kabilah Tai'. Kabilah Tai' ni di antara kabilah yang menentang Islam kuat menentang Islam dan lama masa permusuhannya. Dan maknanya kalau nak terima Islam tu agak sukar lah pada asasnya. Tapi kita tengok bagaimana Adi terima Islam. Masya Allah. Yalah, kalau sudah sampai mana, sudah sampai sudah sampai masa dia, senang je. Allah Ta'ala nak beri. Allah Ta'ala nak tukar hati orang. Walaupun nampak permusuhan yang dahsyat. Tapi kalau sampai masa dia, boleh je tukar. Tuhan nak tukar hati manusia. Ya muqallibal qulub. Karena itulah menjadi kewajipan kepada kita sentiasa berdoa, minta Allah sabatkan hati kita. Jangan goyah. Jadi
dia ni berlawan dengan Nabi lama, maka dia nak terima Islam tu payah. Dengan kabilah dia anti-Islam. Kemudian di Bani Ta'i ada satu berhala besar, berhala khas yang menjadi tempat pujaan orang. Nabi pula pergi runtuhkan berhala tu. Dan kabilah Ta'i ni di antara kabilah yang dia panggil Belok Barak. Belok Barak ni dia punya apa ni, walak dia kepada Rom. Apa kita nak kata? Macam sekarang lah kan. Kita ni ada Belok Barak, ada orang negara yang ikut Amerika, ada yang ikut China, itu dia panggil Belok. Mana dia ni Belok Barak, Belok mengikut Rom. Model lah sikit nak banding dengan orang Arab lain. Baiklah, cerita pun tak habis cerita Adi ni. Maka Adi bin Hatim ini anak kepada seorang masyhur di kalangan Arab, dia panggil Hatim At-Ta'i, yang menjadi tempat contoh, ikon dari sudut pemurah dan memuliakan tetamu. Ayah dia tu. Apa ni, kata ahli syair, wa man yushabi bi Adiyin bi Hatim fil karam, siapa yang Adi ni menyamai ayah dia dalam sudut murah, wa man yushabi abahu fama zalam. Siapa dia serupa dengan ayah dia tak zalim. Jadi kita tengoklah ayah kita suka buat apa. Suka derma, suka tolong orang, kita kena tolong juga. Suka bantu orang, kita kena bantu. Baiklah. Maka bila sampai kepada zaman pembukaan kota Mekah, Nabi SAW mengarahkan para sahabat, diketuai oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, pergi runtuhkan berhala besar Al-Falas, nama di Bani Ta'i, di kabilah Ta'i. Berlaku perlawanan yang kuat, tapi akhirnya menang Sayyidina Ali dan berhala diruntuhkan. Jadi Adi pun pergi lari ke Syam, lari ke tempat geng dia lah, tempat apa ni, orang yang negara yang dia walak. Dan adik-beradik dia kena tangkap. Adik dia kena tangkap. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Nabi lepas, suruh pergi ke Syam juga. Maka disitulah Adi ni mula berfikir tentang Islam. Dia kata apa? Aku ni duduk di sini pun tak senang, duduk negara orang, walaupun duduk di bawah payung Rom, tapi bukan negeri dia. Dia kata aku duduk di sini tak selesa lah. Aku nak pergi balik ke Madinah, nak pergi jumpa Muhammad. Dia kata, fa wallah in kana sadiqan, kalau dia benar, aku nak dengar apa dia cakap. Wa in kana kadhiban, kalau dia bohong, aku tahu pembohong. Jadi Adi ni orang cerdik. Dia pun pergilah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila Nabi jumpa, Nabi kata, ya Adi aslim taslam. Adi masuk Islam, kamu akan selamat. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, kamu ni, Ali kata, ana ala din, kata Adi. Anta alamu, aku ni ada agama. Macam mana aku nak tukar agama aku? Qala, kata Nabi, ana a'lamu bidinika minka. Adi, aku lebih kenal agamamu daripada mu sendiri. Dia agama dia Nasara. Arab pergi Tanassar sebab dia ikut Rom. Hai? Terkejut nak dia. Mu tahu agama lebih pada aku? Ya. Nabi kata apa? Alasta minar rukusiyah? Bukankah kamu makan harta ghanimah, harta rampasan perang ni? Mirbak dipanggil. Adi kata ya. Mu tahu ke tidak? Dalam agama mu haram makan benda tu. Mu makan macam. Jadi bila dia berlawan, Nabi berkata, Adi, aku tahu kau tak nak ikut aku. Sebab apa? Sebab pengikut aku ni orang-orang lemah-lemah, orang du'afa, orang miskin, mu orang besar, anak orang kaya. Akhirnya Nabi kata, ya Adi, Nabi bersumpah, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwa aku, nyawa aku di tangan Allah Azza wa Jalla, agama ini akan
terlaksana akan tersebar luas sehinggalah orang wanita daripada Hira, daripada Yaman boleh berjalan seorang diri mari ke Mekah tanpa ada ketakutan kecuali takut kepada serigala makan kambing dia. Itu je, mana aman sudah negara kita ni. Kemudian akan dibuka gedung Kisra, mana Kisra Raja Parsi akan jatuh. Kita akan ambil dia punya harta-harta dia banyak. Yang ketiga, Allah akan limpahkan, luaskan harta ini kepada umat ini sampai tak ada orang terima zakat. Nabi bagi tawaran ke Adi, offer maklumat sehingga dia terkejut. Mu ingat pengikut aku ni orang miskin, agama ini tak ada standard ke? Ini kita punya agama. Rom, Parsi akan jatuh. Jadi tak lama Adi pun terkejut. Alhamdulillah, Adi masuk Islam. Dia kata dia sempat tengok orang perempuan naik unta tadi yang tak takut. Dia tengok kumpulan yang pergi tawan istana istana Kisra Parsi, aku dalam tu. Satu lagi aku tak tengok, harta jadi banyak, tak ada orang terima zakat. Jadi kata di ulama, Adi tak sempat tengok sebab dia berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar Abdul Aziz kita kata wallahu alam. Baiklah. Cuma Adi ni terkenal dengan nama Abu Tarif. Dan ayah dia masyhur sangat dengan orang panggil pemurah. Jadi ulama kata Adi ni masuk Islam kemudian tahun yang ke-9 dia masuk Islam. Atau tahun ke-10 dah last sudah dia mari. Dia ni Nasrani. Tapi Islam dia sabat, dia tidak goyah. Selepas wafatnya Nabi SAW berlaku riddah, berlakunya murtad, Adi tetap sabat dengan Islam dan dia bawa zakat kaum Bani Taib kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan dia mengikuti peperangan pembukaan kota Iraq, kemudian dia tinggal di Kufah. Dan dia bersama dengan tentera Sayyidina Ali di Siffin. Dia mati selepas tahun 60 Hijrah. Dan umur dia panjang. Kata di Khalifah bin Khayyat, ulama sejarah mengatakan balagha 20 wa mi'ah sanah. Umur dia 120 tahun. Adi. Panjang umur dia. Jadi pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Adi datang bersama dengan kaum dia. Jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bagi benda-benda kepada kaum yang apa ni, yang nak mari sekali dengan Adi. Umar bagi barang. Adi dia tak bagi. Sebab Adi ni kaya. Sayyidina Umar ni teliti dia. Aku pun pergi dekat Umar. Dia tanya, "Ata'rifuni?" Umar, tuan kenal ke saya? Qala na'am. Umar kata, kenapa tak kenal? Amanta iz kafaru. Engkau beriman kepada Allah ketika kau masih kafir. Wa arafta in iz ankaru. Mengenal Allah, mengenal Nabi SAW ketika orang lain engkar. Wa wafaita iz ghadaru. Menunaikan tanggungjawab iman kamu ketika orang lain tipu. Mana orang lain murtad, musabat. Wa aqbalta iz adbaru. Kamu beradab ikut Islam ketika orang lain lari. Wa inna awwala sadaqatin bayyadat wujuha ashabi Rasulullah sadaqatut tayyib. Zakat yang menceriakan sahabat-sahabat Nabi, kan masa tu berlakunya gerakan riddah. Gerakan riddah ni kalau kita gerakan yang memberontak lah. Lepas Nabi wafat tak mau ikut. Asalnya dia ikut mengaku Islam, kemudian tarik balik. Nah, cerita tarik-tarik ni ada juga zaman dulu ni. Kan dia tarik sokongan kepada Islam, dipanggil murtad. Kata di Sayyidina Umar, orang lain murtad, mu sahabat. Orang lain tak bayar zakat, mu yang bawa zakat. Bani Taib kepada sini. Bani Taib ni kabilah yang hebat. Orang takut nak lalu ke kawasan tu kena minta izin visa dengan Bani Taib dulu. Itu hebatnya. Allahu Akbar.
Lepas tu lah kata, panjang cerita Adi ni, nanti kita cerita lain kali. Sebab biasanya Syekh ni dia akan ulang balik cerita di jumpa tempat lain. Cuma saya seronok cerita Adi ni. Qala Adi, dengan ni tuan-tuan, orang yang Islam sudah mantap dalam jiwa dia apa jadi? Qala Adi, ma uqimatis salah. Tulis besar-besar sikit. Ini orang panggil ayat sentak ni. Sentak atas kepala kita ni. Qala Adiyu ma uqimatis salah munzu aslamtu illa wa ana ala wudu. Subhanallah. Tidak didirikan salat semenjak aku Islam kecuali aku sudah berwudu. Bukan orang azan baru nak cari wudu. Orang panggil lewat delay pergi masjid lah. Tengok Adi. Wa qala aidan, kata di Adi, ma dakhala waktu salatin, tak masuk waktu salat illa wa ana ashtaqu ilahi, aku sudah kerinduan untuk menunaikan salat. Macam mana tuan-tuan kita nak jadikan jiwa kita ni seperti ini? Orang azan, kita dah siap wudu. Jiwa sentiasa merindui untuk melakukan salat. Allahu Akbar. Bahagialah engkau Adi. Baiklah, cerita Adi secara ringkasnya. Kita pergi kepada kefahaman silap Adi tadi. Jadi Adi faham ayat Quran itu yang menetapkan malam boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh dan sebagainya. Jadi Adi duk fahamnya fil i'tikaf, untuk orang i'tikaf saja. Itu pahaman yang silap lah kan. Jadi dia pun ambil 2 ekor, dia tok atas bawah bantai, duk tengok, tak nampak-nampak, boleh tidur lagi contohnya. Allahu Akbar. Jadi tak nampak, akhirnya dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ke Nabi apa yang dia faham. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah ni sangat baik. Bila Adi tersilap, Nabi taklah perli. Nabi kata apa? Nabi ketawa, faqala sallallahu alaihi wasallam, inna wisadaka idzan la'riyudun tawil. Kalau macam tu ya Adi, bantalmu tu panjang, bantal besar mu tidur, lambat nak cerah. Maka Nabi pun nak ajar, Adi, maksudnya bukan nak cerah bantal tu gelap malam tu tak nampak warna, tapi maksudnya siang dengan malam. Bila terbit fajar terbit, malam hilang. Itu maksud dia. Mau pergi ambil tali pula ada buat apa? Ada juga dalam riwayat kata sahabat lain pun salah faham juga. Fakanu yarbutuna khaytaini. Dia ambil dua benang, satu putih, satu hitam, dia ikat di kaki dia. Menang. Summa yakulu. Sambil makan, tengok benang. Nampak ke tak nampak warna? Bila nampak warna dah, berhenti makan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, salah faham ni. Duk main hani letak ekal, yang ni letak menang di kaki, macam-macam dia punya kerana. Maka turun ayat Quran menjelaskan maksud. Tengok dalam ayat kita, ayat Al-Baqarah 187. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Baru jelas. Allah kata makan dan minumlah. Bila? Waktu malam Ramadan. Sehingga nyata kepada kamu warna hitam dengan warna putih, benang hitam dengan benang putih, minal fajri, daripada fajar. Maksudnya bukan tengok menang, tengok cahaya di langit tu. Kalau keluar cahaya, maknanya malam dah nak hilang, itu subuh nama dia. Bila masuk waktu subuh, tamatlah waktu makan. Thumma atimmus siyama ilal lail. Bila tamat waktu makan, sempurnakanlah puasa kamu sehingga malam pula baru boleh makan. Itu maksud. Bila Nabi hurai balik,
Maka Adi pun faham, sahabat-sahabat lain pun faham bahawa maksud dia bukannya benang itu, tapi maksud dia cahaya. Alhamdulillah. Tak ada tempat kita ni kan. Orang buat macam ni, pergi ambil benang letak apa ni, ikat dekat tangan ke, ikat di kaki ke, ikat di apa ni, di kepala katil ke. Tak ada orang buat. Alhamdulillah. Kita dah faham dah kan kenapa nak buat. Baik. Yang mana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan duk cari fajar, yang mana satu yang kita haram makan kena solat. Peristiwa ini bukan zaman kita, zaman sahabat dulu sudah ada kekeliruan dalam masalah ini. Sehinggalah Nabi SAW menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya, ketika itulah baru nampak. Oh, di antaranya hadis rawahu Ahmad, laisal fajrul mustatilu fil ufuqi walakinnahu al-mu'taridul ahmar. Tuan-tuan kena ingat, fajar ni dia ada dua. Satu dia panggil fajar kazib, satu lagi fajar sadiqah. Apa dia fajar sadiq? Fajar kazib mana? Fajar bohong, bukan fajar lagi. Nabi kata apa ni? Laisal fajrul mustatil, bukan fajar yang tinggi gitu, naik ke atas, itu bukan itu. Tapi maksud fajar ni al-mu'tarid ni, melentang. Duduk di kaki, orang panggil kaki langit, nampak merah tu. Panjang, itu dia panggil masuk waktu subuh. Tapi kalau yang naik lentang gini, bukan. Hadis Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Ada lagi riwayat lain, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Falladhi kadhana bis-sarhan la yuharrimu syai'an. Fajar macam ekor zibun, serigala ataupun asad, itu tidak mengharamkan apa-apa. Dia gini tuan-tuan. Kalau kita tengok di langit ada cahaya meninggi gitu. Itu dia panggil mustatil. Meninggi, cahaya naik. Dia besar bawah ni, naik gitu. Sebab tu dia kata macam ekor zibun, naik tinggi. Itu dia panggil fajar kazib. Ia ni tidak mengharamkan makan minum, silakan. Tidak mengharamkan persetubuhan dengan isteri, boleh jalan terus. Yang tak boleh yang mana? Fajar innama huwal mustatir, fajar yang melentang, ya'khuzul ufuq, yang nampak cerah dia di ujung langit. Fa innahu yuhillus salata wa yuharrimut ta'am. Fajar ini mengharuskan salat subuh, dan mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa. Kata Ibnu Katsir, asar ini mursalun jayyid. Jadi jelaslah kepada kita para pelajar sekalian, maksud benang putih, benang hitam tadi bukanlah nak suruh tengok benang tu, tapi seolah-olah macam benang warna putih dengan hitam di langit. Bila tengok cerah dah, itu dipanggil fajar sadiq. Yuwaddih zalika, menjelaskan perkara ini oleh huraian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Abbas kata al-fajru fajran, fajar itu dua, fajar yang panjang melentang naik meninggi gitu, itu tidak haram. Tapi pelajar yang merah di atas kepala bukit, kan kita duduk di atas bukit ni, puncak bukit kenapa ujung merah, itu yang mengharamkan makan dan minum. Jelas-jelaslah kepada kita para pelajar sekalian maksud itu. Yazid Ata ni seorang ulama, dia tambah kepada kata-kata Ibnu Abbas. Dia kata apa? Fa imma iza sata'a sutu'an fis sama'. Bila kamu tengok nyala cerah di langit gini tinggi, itu boleh makan, tidak menghalang makan minum. Wala salah, tak masuk lagi subuh. Wala yafutul hajj, tidak terlepas lagi haji. Siapa dia? Bagi orang yang tak sempat nak niat haji, dia datang ke Arafah belum subuh.
Tapi dia tengok cahaya meninggi di langit, dia kata itu boleh niat lagi. Boleh wukuf lagi di Arafah. Tetapi apabila telah tersebar, melebar dia punya cahaya tadi di atas kepala bukit, harumas syarab lisyam wafatal hajj. Mana haramlah minum bagi orang puasa, dan bagi orang yang baru nak niat haji, terlepaslah haji pada tahun tersebut. Itu maksud dia. Baik para pelajar sekalian, memang susah nak ambil maklumat ni. Pengalaman ana, alhamdulillah lah, setakat saya duduk bolang alik ke Mekah ni, waktu kita balik, biasanya penerbangan balik, kalau dengan kapal terbang Arab Saudi ni, kita akan terbang malam, pukul 12 ke 11 ke pukul berapa pagi, dan kita akan solat subuh di atas kapal terbang. Waktu tu kita tidur sekejap, kemudian kita celek, kita buka tingkap. Waktu itu kita akan nampak fajar sadiq, fajar kadhib. Tapi fajar sadiq nampak sangat melentar panjang. Masuk dah subuh. Kita pun ambil wuduk, kemudian kita solat. Boleh solat kalau kita perlu lah, sebab solat tu atas kapal terbang masa balik tak ada masa untuk kita solat atas bumi. Dia sebab subuh tak boleh nak jamak dengan apa? Jamak dengan jahil, jawab dia satu lagi. Dan macam-macam jamak kan ni. Baiklah. Nahnul an, kita sekarang ni oleh kerana tak banyak ilmu kita tentang fajar-fajar ni, dan kita juga terganggu pandangan kita dengan lampu-lampu elektrik yang banyak. Mana nak nampak lagi cerah lampu. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita dengan lahirnya ahli-ahli falak yang mengeluarkan takwim kalender solat ni. Mudahnya lah. Bis-sa'ati wad-daqiqah, dengan jam dan minit semua tulis. Jadi alhamdulillah kita tak payah susah duk mikir. Pukul 5 pagi bangun duduk mengintai, tengok fajar sadiq ke fajar kazib, tak payah. Bangun tengok jam pukul berapa dah? Masya Allah, pukul 5 boleh bangun, 5.30. Bolehlah kita bangun, ataupun kita dah kunci, set kita punya alam dalam handphone ke, dalam jaloceng ke. Alhamdulillah. Semua ini kemudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai orang yang datang kemudian. Baik, yang keempat, bila telah sabit terbitnya fajar, wajib al-imsak, maka kita wajib menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan ingat sedikitlah apa perkara batal puasa tu. Yang membatalkan puasa ni ikhtiari, pilihan kitanya, makan, minum, jima'. Ini dia panggil ikhtiari. Ada lagi pembatal puasa yang tak boleh nak elak, itu bukan ikhtiari, itu daruri, ijbari bagi wanita yang haid ataupun nifas. Habis ya, bila mari keluar haid nifas tak boleh lagi. Jadi kita ni bila fajar tu menjadi tanda, boleh makan tak boleh makan. Maka bila mari terbit fajar, bermakna haramlah orang nak berpuasa, orang berpuasa tak boleh lagi makan dan minum, dan tak boleh lagi melakukan perkara yang membatalkan puasa. Isu yang kelima, la budda lis-siyami minan niyah. Puasa perlu kepada niat. Dan kita boleh niat awal, dia tak macam solat. Solat, bila kita nak solat, kita kena niat serentak dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Niat dalam hati aku solat pada zuhur, pada maghrib. Wudu sama juga. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Kita basuh muka, kita pun niat aku ambil wudu. Tapi dalam bab puasa, Allah Ta'ala beri kelonggaran. Kita boleh niat malam, boleh niatnya malam. Bila bermula malam, maghrib. Kita sudah solat maghrib, kita pun niat saja ke puasa esok. Sah.
Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, andai kata puasa ni kena niat macam solat juga, ramai orang tak puasa. Dah tunggu ni. Nak azan. Duduk sini. Allahu Akbar, kita pun niat saja ke puasa. Allah, boleh kita niat berpuasa daripada awal malam. Maghrib ya, boleh niat untuk esok. Dan mengikut dalam mazhab, banyak ulama kata niat puasa tu kena ulang setiap malam. Sebab bagi dianya dia panggil puas setiap hari tu mustaqil. Hari ni untuk hari ni, esok. Masyhur dalam mazhab Imam Malik boleh niat sebulan. Alhamdulillah. Ini kita belajar ni kan, bila mari awal malam pertama puasa, kita pun niat saja aku puasa Ramadan sebulan. Untuk apa? Supaya andai kata kita terlupa niat, kita pakai niat yang awal dulu. Pakai niat yang asal. Niat asal kita mana? Aku puasa sebulan Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan ambil lah. Semua ni dalam skop mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mazhab 4 ni mazhab Ahlus Sunnah. Kita tak pakai mazhab Syiah, kita pakai yang Ahlus Sunnah punya. Jadi Ahlus Sunnah ni boleh kita niat sebulan. Cuma kata di para ulama yang menyokong pandangan ini, dia kata boleh niat sebulan, tapi eloknya niat juga tiap-tiap malam. Untuk keluar dari khilaf. Sekiranya berlaku emergency ataupun was-was, kita terlupa niat, kita kata kita pakai yang awal dulu tu. Kan menarik tu. Ada faedah besar. Baik. Isu yang keenam, niat malam ni bagi puasa wajib, puasa fardu. Adapun puasa sunat boleh kita niat pagi esok. Dengan syarat belum makan. Hari ni hari cuti lah, malah nak keluar. Nak keluar apa musim-musim Covid ni banyak masalah. Baik kita rehat di rumah kan. Tak ada makanan pula. Waktu tu pukul 11 pagi dah. Belum zuhur lagi lah. Dia pun syarat dia belum makan lagi pagi tadi. Maka dia niat saja aku puasa sunat hari ni. Sah. Tapi kalau pagi dah 3 pinggan, kemudian buat lupa tak ada makanan, niat lah. Nak makan kena makan sahur belum subuh. Allahu Akbar. Baik, kita pindah kepada siapakah orang yang diwajibkan puasa? Orang yang diwajib puasa yang pertama Muslim. Aqil. Aqil orang berakal. Baligh. Orang baligh ni makna orang sudah cukup umur. As-sahih, tak sakit. Orang sakit dimaafkan, boleh buka puasa. Nifas, al-muqim, orang yang tidak bermusafir. 5, tambah 2 lagi untuk wanita khas, antakuna tahirah. Syarat orang nak puasa tu kena bersih diri dia daripada haid dan nifas. Mana kita fahamlah para pelajar, syarat wajib puasa atas orang lelaki 5, apa dia? Islam, akal, baligh, tak sakit, muqim. Bagi wanita tambah lagi 2 sifat, iaitu sifat 2 perkara, iaitu haid dengan nifas. Maka dengan itu orang kafir, non muslim kita panggil, majnun orang gila, sabi kanak-kanak, mari orang sakit, musafir orang bermusafir, haid dan nifas, tambah lagi orang tua yang tak larat, semuanya itu tak payah puasa. Ada yang tak perlu puasa, kena qada, kena ganti hari lain. Ada yang tak perlu puasa, tak payah qada, sebab dia dah solat tadi. Baik, saya pindah kepada yang ke-7. Minal mazahir hadithah. Dia antara fenomena yang baru, masyarakat baru kita ni, ada terdapat di rumah mereka, sebahagian rumah mereka khadam, bibi non-muslim. Jaga baik-baik.
Siapa dia ni? Bukan Islam dia ni. Kenapa ambil dia? Senanglah, kita nak solat dia tak solat, mudah. Maka kalau dia tidak Islam, tak payah kita paksa dia puasa, jangan denda dia. Dan galakkan mereka supaya bersembunyi bila nak makan. Kita buat baik pada dia ketika kita makan buka puasa, boleh je ajak dia makan. Bang, mari makan sekali. Tak payahlah Ustaz. Kalau dia kata malu-malu, biar. Tapi asalnya kita panggil dia. Yang ketiga, al-hirsu ala ta'sir. Maknanya kita kena galakkan mereka kita buat baik pada dia. Mudah-mudahan dia tertarik dengan Islam. Baik, isu yang ke-8, wajib puasa ni kena orang yang ada akal. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Rufi'al qalamu an thalatha. Allah Ta'ala angkatkan pen, maksud pen di sini, angkat pena dosa pahala tu daripada 3 kumpulan. An-naim, orang yang tidur sehingga dia jaga. Wa anis sabi hatta yashibba, kanak-kanak sehingga dia besar. Yahtalim, menurut riwayat lain, sehingga dia bermimpi. Wa anil ma'tuh, orang ma'tuh ni maknanya orang yang gila, terencak akal sehingga akal dia pulih semula. Barulah kita panggil baru ada taklif. Kalau tidak, tak ada taklif dia dengan hayawan tu lebih kurang dari sudut dosa pahala lah. Tapi orang itu kita kena hormat. Baik, maknanya penyakit-penyakit ni banyak penyakit. Jadi di antara penyakitnya al-mughma, orang yang pensan tak tahu apa banyak hari, dia tak payah qada. Orang yang sakit Down syndrome orang panggil. Bahasa Arab panggil al-manghuli. Down syndrome ni budak-budak tu. Kalau dia tak nak puasa, tak payah paksa dia. Ni ramai orang tanya soalan, macam mana Ustaz anak saya ni? Saya suruh dia puasa, tapi tengah hari dia lapar, dia mengamuk. Budak-budak Down syndrome ni kalau dia mengamuk teruk, dia campur barang-barang. Jadi daripada dia duduk rusak tu, baik kita bagi dia makan. Lainlah mana orang sakit-sakit, stroke, sakitnya lumpur, itu semua tu di antara orang-orang yang dimaafkan. Baik. 5 syarat laki-laki. Bagi wanita tambah lagi 2 syarat, iaitu al-haid dengan nifas. Kaedah dia kita kena ingat ni wanita ni. Kalau tentang darah haid tu, rasa puan-puan kenal belaka dah. Kerjaan dia tu kita pula tak kenal. Kan? Mana orang ni berpuasa pada hari ni, tiba-tiba 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib, mai haid, batallah puasa dia dan dia kena qada hari tu. Dan sesiapa yang haid asalnya, kemudian berhenti haid dia tengah hari, Zuhur tu berhenti dah, maka dia kena berhenti makan. Jangan dia tunjuk, tak apa aku tak puasa, makan ngak-ngak. La. Kalau nak makan juga sembunyi, eloknya dia imsak. Apa imsak? Tahan diri dia daripada makan. Untuk menghormati ihtiraman lisyahri, menghormati bulan Ramadan. Tapi dia kena qada balik lah. Bila habis haid dia nanti, tamat Ramadan, dia kena qada. Nifas apa pula nifas? Nifas ni wanita yang melahirkan anak. Selepas keluar anak, maka dia jadi nifas. Baik. Mengikut mazhab Syafi'i, nifas tu ada 40 hari ya. Ada juga mengatakan sampai 60 hari. Nanti kita ambil 40 hari itu sederhanalah, insya-Allah. Baik, yang terakhir sekali, last yang ke-10. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kita Ihya Ulumuddin, dia bagi 3 puasa, 3 kategori puasa. Yang pertama dia panggil saumul umum, puasa orang biasa, orang ramai. Dia puasa tak makan tak minum juga, puasalah tu. Tak qada hajat dia, syahwat dia kira puasa. Tapi dia maki orang, hentam orang, telur teruk orang, tak hirau. Ini bahaya ni. Jangan jadi macam ni.
Ini tak kira bulan Ramadan tak Ramadan ni, perli saja buat ni. Yang kedua, saumul khusus, puasa orang yang istimewa. Iaitulah puasa orang soleh dan orang bertakwa. Mereka bukan hanya setakat tak makan dan tak minum, mereka menjaga anggota mereka dan juga mendidik mata dan telinga jangan tengok benda-benda haram. Baru betul. Ni puasa tak masuk ya, tapi orang keluar habis benda tengok belakang, maki orang, kutuk orang, semua dia ada. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, siapa dia tidak meninggalkan perkataan bohong dan masih lagi melakukannya ketika dia berpuasa, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarab. Allah Ta'ala tak berajak orang ni tak makan tak minum. Maknanya puasa tak makannya, tapi puasa lah yang lagi kamu langgar semua. Jangan. Maka di sini orang yang khawas ini puasa dia jaga. Kan? Dia jaga. Dia kontrol. Tak buat, tak cakap banyak, tak tengok benda haram, tak cakap benda haram, itu dia panggil puasa khusus. Mana orang yang sederhana lah. Yang ketiga, saum khususil khusus. Ni orang panggil khawas. Puasa orang yang sangat istimewa, iaitulah puasa para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka puasa dia ni dia jaga sungguh, tak buat benda mungkar, tak buat maksiat, hati pun baik. Dan dalam puasa ni mereka hanya bertawajuh kepada Allah sebagaimana para nabi, orang-orang soleh, siddiqin, muqarrabin, itu darjat mereka. Kita belajarlah, kalau kita mampu belajar, kan? Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah 10 perkara dalam cerita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kita akan sambung lagi siri yang akan datang 75 dalam siri yang berikutnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.